Tak boleh, kena ada kaedah-kaedah dia yang ditunjukkan oleh mursyid kita. Oleh sebab itulah maka di sini dia menyebut tentang bahawasanya bila mana sampainya warid, tadi kita sebutkan warid nak boleh ke warid tu, dia punya tahap-tahap dia tu, cara-cara, kaedah-kaedah, barulah kita melepasi daripada nafsu kita. Melepasi itu dalam keadaan-keadaan yang ditolong oleh Allah, barulah kita lepas. Kalau Allah tak tolong, tak ada juga, sama juga. Oleh sebab itulah maka dengan Allah ni tak boleh kita nak berenggan, tak boleh berenggan sikit abuk. Kenapa? Dialah segala-galanya. Oleh demikian, bila kita duduk situ, tuan-tuan buatlah apa pun, tak apa dah tu. Masalah sekarang kita tak nak buat benda. Kenapa? Hati kita belum bukan duduk dengan Tuhan. Sebab tu masalah kita jadi karut sikit, kerana hati belum dengan Tuhan. Maka kita buat pun dia jadi dunia, dia jadi kepada keduniaan. Sebab tu kena beringat, bagi orang yang hati duduk dengan Tuhan, tak apalah. Dia nak pakai apa nama ni, gapo pun tak apalah. Tapi kalau sebelum hati duduk dengan Tuhan, dia mari benda, dia mari. Riak tu dia mari. Itu masalah dia. Ego tu dia mari, menyombong tu dia mari benda tu. Tapi kalau kita duduk, hati kita dengan Tuhan, tak ada. Nak builah kita lagu mana pun, kita telah pun dikontrol. Kena anugerah warid tadi. Oleh sebab itulah kena beringat-ingat. Orang-orang tasawuf, tuan-tuan sekalian, ahli-ahli tasawuf ini orang-orang yang bukanlah dia kata dia ni menolak 100% benda-benda yang dia katakan keduniaan, tidak. Tetapi dia tidak akan ambil keduniaan sebelum hatinya itu betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengurusan hidup dia. Oleh sebab itulah maka bila dia dah hati terdekat dengan Allah, tak apalah. Walaupun dia duduk dalam dunia pun, dia tak akan terkesan. Dia tidak akan terkesan. Tapi sebelum hati terdekat dengan Allah, mari dunia, hanyut dia. Ngaji dia pun hanyut. Kita sama telah lah, kita nak jauh dah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, perkara macam ni perlulah ada pengawasan-pengawasan. Oleh demikian, menyambung kita kepada baris yang keberapa tu? 7, yang ke-11, baris yang ke-11. Dan kata Abu Al-Qasim An-Nasr, Abu Al-Qasim Nasr Al-Abadi radhiyallahu anhu, bermula penjaramu itu nafsumu, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dari sembahyang maghrib tadi tu imam kita baca wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu daripada mencengkam kita. Sebab apa? Bila nafsu mencengkam, dia penjarakan kita daripada melakukan kebaikan. Makna kita terkongkong dalam keadaan yang lara. Dia kongkong kita, dia sekak kita, dia penjarakan kita. Maka nak buat benda-benda yang baik jadi malah tuan-tuan. Percayalah. Ingat kita mudah ke nak buatlah lebih kurang. Lepas tu kan tinggal pula, buat mentah tinggal pula, buat sebentar tinggal pula. Tanya semangat tu, dia ada sebab akhir semangat ni. Dia ada sebab kita semangat nak buat. Buat seminggu tak lagi dah. Mula kurang tu ambo lah wajah orang lain tu. Kita lah gitulah. Buat seminggu masa kurang. Sebab tu kita nak kawal sungguh-sungguh. Supaya dia ni jadi bukan kita terpenjara, nafsu terpenjara. Situ. Kita nak balik kok tu payah. Apabila telah keluar engkau daripadanya, bila kita keluar pada nafsu tadi, maka jadilah engkau dalam kesenangan selama-lamanya. Bila kita keluar kan, tadi dia jejir kita, dia rukak kita. Sekarang kita nak rukak dia. Ayat gagah kan. Gedebel kita tu. Boleh ke tak? Boleh lah kalau kita usaha sungguh kan. Apa dia usaha sungguh dia panggil? Mujahadah. Usaha sungguh ni maksudnya mujahadah lah. Boleh kalau kita mujahadahnya? Kau munawamah. Munawamah tidak. Mujahadah boleh ke tak? Boleh. Kalau kita ikut kaedah, kalau kita duduk dengan guru,
Kalau kita duduk dengan orang yang saleh, insya-Allah boleh. Tapi kita kalau jauh dengan guru, jauh dengan orang saleh, duduk dengan orang yang kecap banyak, sudahlah. Maka kita pun jadi lara lah dengan cakap banyak kita tu. Mudah ni, mudah tak? Boleh. Tapi kena tak ada mujahadah kuat. Dan kata orang bagi setengah mereka itu, dengan apa lepas hamba itu daripada semua, maka katanya dengan Tuhannya. Ada orang menyebut, ada orang menanya, dengan macam mana cara kita melepaskan nafsu? Jawab dia, dengan Tuhan, dengan Allah. Bukan dengan gambar capa di piyah dah. Marah orang ahli sunnah. Buh gambar capa di piyah. Buat apa tu? Nak suruh kuat ibadat. Tak jadi. Kau tidur ada. Ataupun buh apa lagi. Tidak, itu semua bukan. Itu setelah nafsu kita keluar, baru boleh kita buat. Bila nafsu kita keluar daripada kita ni, barulah kita boleh buh gambar capa kau, nak pakai sebeh besar kau. Tu, nak pakai gapo sebeh besar kau, baru boleh. Kalau sebelum tu tak ayahlah. Kita buat mujahadah dulu. Benda-benda tadi, benda-benda yang menyebabkan kita jadi seronok. Seronok tu. Bila pakar tu kan, kita ni ahli sunnah dah. Cukup lah tu. Iblis ni pandai, mainnya dia pandai. Tidak salahnya pakar gambar capa tu. Tidak salahnya, itu logo saja. Tak lebih pada logo. Logo apa? Gambar selipar Nabi. Bolehlah pakar, tak salah pun. Tetapi sebelum nafsu tu keluar, kalau kita pakar, kita akan jadi syok. Syok tu bahaya. Itu masalahnya. Kenapa? Takut-takut jiwa kita termain benda lain. Jiwa main benda lain itulah menyebabkan kita jadi hanyut dengan tidak ibadat apa. Capa ada dah ni. Capa ada dah. Hanyut kita dengan benda-benda orang panggil apa? Dengan aksesori. Aksesori saja. Tak boleh tu. Dia dengan amalan kita. Tu Wahabi marah sangat tu. Marah Wahabi. Kau capa ni. Dia Wahabi ni kaedah dia kat tak boleh sikit abuk ni. Tu hak lagu tu dia itu juga. Dia pasing lagu tu pula. Ni. Tak boleh sikit abuk nah. Tak boleh. Kita ni lagu ni pula terlampau boleh saja. Amalan tak sebelah mana. Tih lagu, tih. Hak dia naknya amalan Nabi tu, hak betulnya amalan tu. Itu perkara tuan-tuan kena jaga. Kita tak ada masalah nak bubuh atas kepala pun boleh, tak ada masalah. Tak sibuk pun tak apa. Ikutlah. Yang naknya amalan sunnah tu, itu yang nombor satu. Supaya apa? Kita keluarkan nafsu kita ni. Ni nafsu tak keluar. Tu dah. Bila nafsu tak keluar tu, tak boleh. Ini masalah yang berlakunya. Sebab tu kata dia dengan apa? Dengan Tuhan. Tuhan saja yang menjadi Allahus Samad. Tuhan saja yang menolong kita, memberikan apa kepada kita, dia belaka. Sebab tu kita tidak akan jadi masalah dengan dunia. Tak ada masalah dengan dunia. Sebab apa? Sebab jiwa kita tu dengan dia. Oleh demikian, tuan-tuan sekalian, kau macam ni, jangan kita buat jangan buat remeh-temeh, jangan. Ini perkara-perkara yang tidak boleh. Oleh sebab itulah maka apabila telah dikehendakinya bahawa dibukakan bagimu kepada segala medan ghuyub, maka didatangkan atasmu warid. Bila Allah bukakan segala medan yang gaib ni, al-ghuyub. Bila Allah bukakan segala medan hak gaib tak nampak. Bila Tuhan buka hak tak nampak sana ni, jadi nampak apa jadi? Kita nampak semaya berasa sedap, kau sedap nampak tu. Maksud nampak ni bukan nampak dengan mata, tidak. Nampak maksudnya nampak keseronokan tu. Nampak kan seronok? Tak nampak seronok. Kecuali hati kita rasa, seronoknya hari ni. Nampak tak? Tak nampak seronok tu. Hati kita rasa, itulah dianya. Itulah keindahan ubudiyahnya. Ubudiyah ni dia rasa seronok ibadat. Nampak kawan zikir ni. Nampak kawan baca Quran ni. Memang nampak pun, tapi yang nampak je lah keseronokan. Ni hak Tuhan campur dalam hati kita. Bila Allah campur begitu, ghaibiyat tu dia akan keluar dah.
Benda-benda hak gaib ni akan jadi keluar. Gapo dia? Gapo dia keluar tu? Hati kita dengan syurga tu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Situ. Gapo dia syurga? Tenang. Tenang sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Bila duduk dengan Allah ni tenang. Padahal masalah banyak. Tu. Betul tak? Tapi kenapa boleh semaya molek? Sebab tak ada kesan. Masalah ada, tak ada kesan. Ni masalah ada besar, ibu jari pun, anak jari pun, besar keliking pun, tak boleh maya dah. Kecil masalah, ada besar, boleh keliking, tak boleh maya. Mari masuk dalam kepala kita ni. Kenapa? Hati kita terhijak kuat sangat dengan nafsu kita. Menyebab kita jadi tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, kena kuat sangat mujahadah ni. Kena kuat. Mujahadah dengan ubudiyah. Itulah bendanya. Bila Allah bukakan baginya pada segala medan ghuyub, maka didatangkan atas semua warid. Bila dibukakan, dimarilah warid tadi. Sedap tuan-tuan. Percayalah. Bila Tuhan buka, kita pun tak rasa lagi. Mungkin tak buka lagi, tak berasa. Cuma kita ayat ni, kita royak. Jangan tuan-tuan kata hak ambo rasa dak, ambo royak ni kita royak. Mana bila Tuhan buka tu, memang kita akan sedap. Galik, asyik je. Supaya makan sedap juga, tidak galik makan sedap. Kalau makan tak sedap, makan sikit tak sih, tinggal. Tu dua saji gitu. Kalau makan sedap, habis 2 pinggan. Tak ingat tahu ke bini. Buat sedap sangat makan, galik. Tu lah. Enggak boleh ikan pating. Masuk poyok. Sedap. Allahu Rabbi ya Karim. Itu makin ni. Begitu kan semaya. Bila kita start semaya, Tuhan campak ke waridat tu. Itu baru sikit baru tu. Kalau Tuhan campak lagi, tak sabar nak tunggu malaikat dia. Tak sabar. Kau cija dekat Allah. Buat apa? Takut-takut tak sedar. Ada kita buat gitu. Ada kita rasa nyesal kalau tak bangun. Ada kita rasa tiuk tak bangun. Tak boleh bering kalau nyesal pun. Betul. Berasa nyesal, tak boleh kita terik ni. Berasa sedih, tak boleh terik ni. Tapi kalau tak bangun malam, berasa kan? Tak ada. Bangun esok, tak satu. Bangun, mandi, pergi mai subuh, klik. Best, tak satu. Tak ada menyesal. Kenapa? Belum lagi Allah campur ke waridat. Belum lagi. Itu perkara-perkara tuan-tuan sekalian nak sebut benda saat ni. Oleh demikian, ni pun ada dah waridat ni. Kalau tidak tuan-tuan tak mari jemaah ni. Jemaah ngorek, jemaah Isa ni. Tuhan campur dah tu. Betul. Berasa sedap lagi mai jemaah. Sedap lagi mai jemaah Isyak ngorek ni. Berasa. Sedap lagi masjid tu. Berasa sedap. Bapa tak pergi masjid lain. Tak boleh pergi masjid lain. Tak seronok. Apa? Panah. Waridat duk panah. Masjid ada ekor. Ada masjid tak sekong lah ni. Covid kan. Takut komen tu menjala. Tak sekong. Dia sungguh lah panah tegak Allah. Tak boleh lah. Pasal kipah kan. Kat masjid lah ni. Apa dulu. Dia kurung habis. Mungkin nak pasal sekong dah. Dia buat tu. Tak pasal kan. Berkelur lah kita. Buat apa tu? Tak sedap. Sedap sini apa? Sejuk. Tu bukan waridat tu. Sedap. Itu sedap. Bukan waridat. Hak waridat ni. Dia mari sokmo. Ekor mati ko, ekor ada ko, ada sokmo. Masjid ada ekor, mat ada ekor, supo. Masjid ada ekor, peluh tu kita ngajar peluh. Allah, pakatah belakang peluh. Betul, muka panah kan? Bila berpanah kita cakap pula. Duduk dia, tak lah, tak peluh tu. Kita ni. Allahu Rabbi ya Karim. Kadang-kadang dia, nak buat guana. Kita nak ayat tak boleh buat apa. Padahal kalau pasal ekor tak ada pasal satunya. Berapa SOP sangat gak. Ya kita begitu tegah sangat kitanya. Tegah habis ring nak. Betul tak tuan-tuan? Apa SOP ni yang tegah sangat. Hak lain-lain tu tak ada apa pun. Oleh sebab tu ambil setengah-setengah je SOP ni. Hak setengah-setengah tu tak payah. Hak bersesuaian dengan kita. Tu saja. Jadi itulah tuan-tuan sekalian.
Kau perkara macam ni. Jangan duk takut kuat sangat. Kalau kita takut kuat sangat, tak boleh. Itu bukan ajaran kita. Terlampau takut. Dengan benda-benda saat padahal tak ada apa pun. Pergi pejabat kerajaan. Pasal kedai kau. Pergi sekolah. Pasal kedai kau. Orang tu lah sekolah tu. Cikgu duk balik guru, orang tu lah. Tidak orang tu lah. Orang tu lah. Klik rumah, pergi sekolah. Apa pasal kau? Kalau kita kira SOP kat. Pasal? Apa? Tak pasal kat. Tak duduk balik guru tu. Panas. Tak sungguh tuan-tuan. Begitu pergi jabat kerajaan. Acuk pergi jabat kerajaan. JPJ kau, gapo kau. Pasal kau. Apa pasal kau? Dia panas. Tak pasal kat. Apa yang masjid tak pasal? Takut. Masalah kita terlampau sangat. Tak boleh buat gitu. Pasal lah. Tak apanya. Kita duduk dengan Allah Ta'ala, insya-Allah selamat. Takut lagi duduk dengan Tuhan. Tak ada ayat lah kita pun. Lagu mana kita mengaji agama Islam kita ni? Ngaji kau ni. Duduk dalam masjid dengan Tuhan, takut lagi. Wih lah. Pas nak duduk dengan siapa je berani. Tak ada dah. Huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hai, tahulah. Tak kena. Nak sebut pun jadi payah. Kenapa? Saat ni benda tu jadi kurang. Waktu kata ngaji tu biar masuk dalam lah. Jangan hanya untuk luar saja. Bila masuk dalam tu, kita jadi susah dengan dunia. Susah rasa. Tak sengerti. Allah Rabbi ya Karim. Kalau bahasa mari sejik lah. Laki bini. Kalau sekir masjid tu, apa nama ni, kecil lah. Laki bini dia jarak. Klik rumah. Yang ke mana? Itu kita kata, benda-benda nanti, mari masjid jarak. Klik rumah. Orang yang sama juga. Tak ada jarak-jarak dah. Lepas aku nelo jarak tu. Jarak lagi kan? Jarak lagi kan? Mana boleh. Apa kita kata, cuba kita logik. Biar logik kan? Kadang-kadang orang putih suka kita. Orang Islam aku gini pun dia ikut. Gini pun dia ikut. Kita terlampau logik. Padahal tidak logik. Tak apalah tuan-tuan. Terpulailah. Tak ada masalah apa. Saya sebutnya hanya dari segi sakning. Jangan jadi kita terlampau takut dengan makhluk. Ikhtiar tu ikhtiar lah. Tapi jangan sampai tahap tu. Kenapa? Tidak berjayanya kita. Tidak berjaya. Siapa setengah-setengah tepat tak ada orang dan sebagainya. Kerana saat inilah payahnya. Allah Rabbi ya Karim. Nak kena daftar nama misalnya. Payahnya. Nak pergi semaya daftar nama. Susah lah. Oleh demikian kata dia saat ni, permudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Dalam kesenangan selama-lamanya, dan kata orang bagi setengah mereka itu, dengan apa lepas hamba itu daripada nafsunya, maka kata dengan Tuhannya, apabila telah dikehendakinya bahawa dibukakan bagimu pada segala medan ruyuk, maka didatangkan atasmu warid. Bila dibukakan segala benda-benda gaib ni, apa benda yang gaib? Banyak benda yang gaib tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala selindungkan kita. Banyak sangat benda gaib yang Tuhan selindung. Tapi bila Tuhan buka, seronoknya, luahnya, dan hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang saya sebut tadi, bahawasanya benda-benda macam ni ada dalam kaedah-kaedah tadi. Pernah hamba sebut kan dulu, guru hamba dia masuk pada satu alam selepas dia semaya solat asar, dia berzikir lepas solat asar tu. Sambung lagi zikir pas solat asar. Menggori tua nak gimana kita main bola tak lagi dah. Pas mai asar kali pak jaduh lalu dia cokor zikir. Kolamu dia nampak macam mata. Dia kata macam mata dia kata. Kolamu qabsa. Akhir-akhir dia duduk dalam mata tu. Tengok berubah alam. Pelik dia kata. Berubah. Mana ni dia? Dia tak tingkat sejarah tu. Tapi dia nampak dia jalan. Itu pelik tu. Dia nampak dia jalan. Macam mimpi. Tapi dia bukan tidur. Dia buat dia jalan.
Pokok besar-besar dia kata, daun kayu besar-besar, rumah besar-besar, tapi tak ada orang. Kita jalan atas daun kayu, perak-perak bunyi daun kayu. Jumpa dengan apa nama ni, tempat orang nepopsi. Jumpa dengan orang nepopsi dia. Duk ngatopsi. Asap berkelur. Dia pun kata, ni ada orang. Dia pergi. Jalan-jalan lagi. Wih salam. Assalamualaikum. Wih salam tegak. Ngedengar asap-asap pun hilang. rumah warna popsi pun hilang, asap pun hilang. Dia mikir, gapo ni, tak ada ni. Warna yang hilang ni. Hilang. Dia berjalan, temu dengan sungai. Panjang cerita ni. Panjang cerita. Seronok, kita dengar pun seronok. Dengar seronok lah. Kita nak percaya, tak sip, tak apa. Bukan akidah pun. Bukan salah pun. Kalau kita dengar saja, tak apa. Kau dengar cerita. Tak okey nak tipu kita. Apa guna tipu kita? Mengenal tu dan. Tu amo kecek nama seorang dengan dia tu. Sama seorang. Dia cerita jumpa sungai. Jumpa asar besar asar. Banyak benda-benda siapa dua tiga peristiwa dia sebut sana ni. Tuan-tuan sekalian, maka bila dia keluar daripada alam saat ni, dia nak mikir mana dia pergi saat ni. Pelik. Maka dia jumpalah dengan guru dia, Tuan Guru Haji Daud almarhum Tuan Guru Haji Daud Bukit Abad. Dia jumpa, dia kata, ambo gini-gini. Dia kata, mana tu guru ambo? Dia kata, tu masuk alam ardu syamsimah. Alam ini, dia kata, alam yang Allah buat memang luah. Berganda lagi pada alam dunia ni. Patut dia kata pokok kayu besar-besar pun. Banyak nak cerita panjang lagi. Nak sebutnya, dia kata, ambo pun dia kata, biasa dia kata, kita bangun malam, dia kata, kita istighfar 500 ya, dia kata. 500 kali kita istighfar. Istighfar pun, istighfar al-kabir. Bukan astagfirullahalazim dah. Istighfar kabir ni kat dengan seminit juga nak berhabis. Sekali pun seminit nak berhabis. Panjang. Dia baca 500. Dia kata cerah lah. Cerah sangat-sangat. Dia kata cerah sangat-sangat. Tu. Kadang-kadang dia kata, kita duduk atas rumah, dia kata, orang nak mari tu kita berasa tu. Dia kata pelik, dia kata. Tu cerita dia. Jadi sebab tu ada sekalian, jangan pula kita nak zikir tu, nak ke benda lagu tu, jangan. Saya nak sebutnya benda waridah ni jadi seronok sangat bila kita buat. Sebab apa? Allah campur. Dia kata jawab pada tu dia tak berhenti tegak istighfar, tak berhenti istighfar. Kenapa? Besar sangat fadilat dia. Kita rasa sendiri, kita tahu, dia kata. Itulah yang tuan-tuan sekalian nak menyebut tentang waridah saat ni. Kita hak baik astagfirullahalazim saja ni. Setahun tu jelah. Kadang-kadang astagfirullahalazim cakap lebih lekung jelah. Tak sapa ke dalam. Tak sapa. Kenapa? Kita tak terasa kita berdosa. Mana kita terasa kita berdosa? Bila kau curinya? Bila kau kata orangnya? Tapi dia tak ingat dia ngopak kau orang. Dia tak ingat. Dia tak ingat dia sindir orang. Dia tak ingat. Mana dia ingat muka ngopak sedap. Sindir orang sedap. Betul tak? Tak usah rayak lah siapa-siapa pun. Sedap begitu. Sebab apa? Iblis ni, nafsu. Nak orang berasa hati pula pada yang muka. Dia wiwah sana. Betul sangat kan. Betul sangat. Kena sekali wah aku. Dia kena wah aku. Kena hak aku sebutin, menyenggel. Dia lagu tu. Dia nak suara nyenggel kena wah dia tu. Barulah puas hati hidup dia tu. Jadi itu sekian hak lagu ni lah. Kita makin jauh. Dan apabila telah dikenakinya, maka Allah bukakan medan, medan tu lapangan yang gaib. Didatangkan atasmu warid, maka dikeluarkan engkau daripada penjara nafsu tadi lah. Dibuka lah. Bila buka nafsu sikit tu, nampak lah. Berasa lah. Memang istighfar ni kunci kepada membukakan hawa nafsu. Istighfar tu. Dan barang siapa lepas ia pada tempat yang picik ini, picik huduh lah.
bahasa Indo. Maka sebenarnya berbahagialah ia atas yang sebenar-benarnya. Bila dia lepas pada keadaan yang apa ni, yang hina saat ni, maka dia akan jadi orang yang berbahagia. Tapi kalau kita masih terkurung dengan nafsu yang hina saat ni, tak lagi tuan-tuan. Kita je dengki. Mai perasaan dengki. Perasaan tak puas hati. Dengki tak puas hati. Ini biasa. Biasa. Nona orang kerja pakak. Oh ya Allah. Habis cekak. Habis teh. Dengki tak puas hati. Dengki tak puas hati. Bagi orang yang tak ada pakak seperti kita ni. Tak terasa kata tu. Tak terasa. Mungkin kata lain pula. Oh dia mau tak ajak kawan. Golang. Kata tu pula. Dia main terasa. Padahal kita kata. Tak biasa tak ajak nak orang ni tak teringat kau klik. Misalnya ataupun dia buat sikit kau. Tak boleh ke kita mari perasaan macam tu? Malas sayang demo malas sayang. Mujur tak ajak, tak habis puluh ya. Misalnya mudah ya kita pujuk hati kita kan. Tapi dia tak ajak, apa salahnya kalau kita bui kan? Kan baru tahu dia mau baik Allah, minta maaf dah. Dia pun berasa, tak ajak, tak ingat nak ajak. Tapi kawan nak mengalah. Kena ambil. Sebab dia mau gu kawan. Dia mau tarik kan marah. Jadi dia pun akan teringat sampai mati kita buat gitu. Sampai mati dia teringat. Percayalah tuan-tuan. Tapi kalau kita duk kata moga ke dia pula kan. Jadi dia pun jadi terasa hati. Itulah tuan-tuan sekalian. Perkara macam ni, kalau tidak kata ni kita deki. Kata ni kita hati kita tak comel dengan orang. Macam-macam aspek. Pun kita pelik lah. Sebab kita mari sini bukan untuk benda lagu tu. Kita mari sini untuk buat satu aktiviti. Kita nak buat program sini. Program nak klik semula. Silap program tak klik kita. Betul tak? Silap program tak klik. Kena cepat-cepat tukar duit. Kalau tak dia tukar duit, tak klik kita. Betul tak tuan-tuan? Kalau tukar duit, orang tak pakai duit ringgit dah sana. Bukan sana lah tuan-tuan. Kalau pergi Saudi, dia pakai ke duit ringgit. Kalau pakai pun dia bayar murah kita. Kita kena bawa duit Saudi. Nak pergi ke Jepun, kena bawa duit Jepun. Dia tak pakai duit kita. Nak pergi ke Amerika kena tukar US dollar. Nak pergi ke Eropah kena pakai euro. Nak pergi ke Britain pakai pound sterling, kena tukar duit tu. Duit Malaysia banyak tak tukar. So, saya cari kerja kita. Buat gapo dia duit Malaysia banyak? Bila nak pergi tempat orang. Nak klik ke akhirat ni, orang tak pakai dah duit Malaysia ni. Orang pakai duit lain tu. Tukar sekarang. Duit Gorio nak tukar. Tak tahu lah, ayat tak kena. Tak kena bawa Amerika dolar. Tak kena bawa bak Thailand. Tak pakai juga sana tu belakang tu. Dia pakai muka lain dah sana. Kena tukar awal-awal. Tukar sekarang. Barulah kita rasa seronok hidup kita ni. Kalau tukar banyak duit tukar banyak duit. Malah tukar. Tak di pun tukar. Baru kita faham tak? Baru kita faham. Tu bendanya. Semalam banyak tukar. Dekat dengan 800 juga malam. Lagu tu. Kecek kita sudah. Hanya dekat orang. Kecek kita sudah dah. Lepas belum semaya sunat. Tukar duit. Tukar. Semaya tu bukan tukar dah. Tukar. Tukar 200 ya. Belum semaya. Fardu tu. Lepas semaya fardu. 200 ya pula tukar. Nak klik tu. Nak gila lain tu. Tukar duit tak boleh. Tak laku nak beli duit Malaysia. Sekarang, kalau tuan-tuan sudah rasa selesa, maka bila kita semaya sunat sebelum isyak dan kita semaya sunat selepas isyak, eloklah dibuat 4 rakaat selepas isyak. Buat 2 rakaat di masjid, siapa di rumah buat pula 2 rakaat. Jangan pecah baju lagi, buat dulu. Dia pecah baju sudah. Tak ingat dan mama tak boleh buat dah. Tak soyak lah, dia jadi payah. Siapa tangga wisalah naik pun Allahu Akbar. Ni baru orang tasawuf. Lagu tu. Baru nampak ada orang panggil apa? Waridat tu mari. Waridat mari. Ayahmu ni klik masjid mayat lalu. Nasi tu.
Nasi. Nafsu ni dia memang lagu tu. Sabarlah. Guano dia mau bayar, takkan nasi dulu. Sambung sikit lagi. Tukar duit. Bini buat tukar duit ke dia pula. Nanti kalau ambo saruh masuk makan nasi. Masuk makan nasi malam ni nak saruh. Berkenaan dengan tukar duit. Barulah dia, lagu tu tukar duitnya. Ya. Kita tak beli ringan lah ni. Kita nak klik sana, kita beli duit lain dah. Duit tu kita nak tukar sekarang. Barulah kita jadi orang yang hebat. Tuan-tuan sekalian. Biar banyak sikit. Situ duduk. Jadi, dan akhir sekali kata dia, dan lepas ia daripada tempat yang picik ini, maka sesanya berbahagialah ia atas dengan sebenar-benarnya. Barang siapa sah baginya segala ahwal ini, maka bersungguhlah baginya berjalan atas kenderaan anwar. Bila sah, apa dia sah? Betul. Sah ni bukan sah batal dak ni. Itu pekoh. Dalam bab tasawuf ni sah tu mana betul. Barang siapa yang betul baginya segala ahwal, keadaan dia tu, keadaan situasi dia tu, betul sungguh dah. Semaya sunat tak tinggal, puasa sunat tak tinggal. Apalah tinggalnya. Tak tinggal lah. Buat. Esok orang makluk mana sia? Kau sia. Agak sia pergilah tak satu selawat, makluk selawat kan. Ada orang jauh makan tak apalah, biar orang makan, kita duduk sebelah. Tak berapa ni. Situ duduk kan. Gua nak tak makan, puasa. Lepas tu tak ada kat orang. Dia pun ayah tu buku sikit, abang mak kita puasa. Ada selalu kan. Buku poho ayah tu, hok dia puasa sedap lah. Atau nak rayak kalau pergi rumah orang. Kan kita tak pergi orang ajak. Orang ajak selawat. Kita nak kena puasa. Sebab apa? Pribadi kita. Sikap kita tak sedar. Lara. Boleh duk balah ke benda-benda kecil-kecil tu. Tak payah. Balah gitu. Buat je. Duduk tuan-tuan. Buat je. Segala ahwal dan maka bersungguhlah. Bersungguh baginya berjalan. Berjalan makna mengamalkan. Bukan jalan. Mengamalkan. Atas kenderaan anwar, di atas nur ibadat tadi. Berjalan atas nur ibadat. Sebab tu orang duduk pelik berkenaan dengan nur Muhammadiyah. Dia duduk bincang nur Muhammadiyah. Mana ada ilmu yang mengatakan nur Muhammadiyah ni? Payahlah kita tak mengaji laluan dia. Apa kita nak kata tak boleh begitu. Kita tak mengaji laluan dia. Bila kita tak ngaji laluan tu, kita senyap ya. Bila orang kata kita senyap, kita tak tahu, tuan-tuan sekalian. Ada? Tak tahu. Ini perkara. Bila kita ngaji ilmu hadis, dia adalah satu bab hadis ni nakdul hadis. Ya. Siapa kau nakdul ruah pun ada. Bagaimana dia? Kritik hadis. Ada ilmu ni kritik hadis. Bukan kritik Nabi, dah. Kritik perkataan tu. Betul ke tak perkataan mari Nabi? Nabi tak kecek gini. Itu maksud dia. Dia ngaji, ada bab ngaji bab tu. Nabi tak guna. Nabi tidak akan guna perkataan ni. Ada ngaji bab tu. Kita tak ngaji. Kita kata, pelik ilmu ni. Kritik hadis warna puluk. Dikit bagi kita dah. Tapi kita tak ngaji. Kita katalah, gitu tuduhan kita. Tapi bila kita belajar, kita tak tuduh itu ilmu dia. Lah. Nak kritik siapa kritik lah. Enggak ilmu demo. Gitu. Tapi hak ni pun sama. Ilmu Nur Muhammadiyah duk lah ilmu tasawuf. Tak nak kritik sebab kita bukan duk laluan dia. Kalau kita duk laluan dia, kita baru tahu gapo dia sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dia kata nur kenderaan anwar, iaitu nur ibadat tadi. Kenderaan tu ibadat. Semaya-semaya ni kenderaan. Nak gimana? Nak pergi sana lah. Poso-poso ni kenderaan. Kita siapkan sekarang. Istilah dia kenderaannya. Kurban ni. Kurban raya haji ni. Kenderaan juga. Nak gimana? Sana. Itu benda tuan-tuan sekalian. Sebab tu orang buat tafsiran. Kita gerban ni. Tak? Seekor lembu. Maka kita akan naik atas lembu tu, atas titian siratul mustaqim, naik lembu. Hak ni naik kambing, hak tu naik got, naik ayam, kerban ayam lah. Ada kedok kerban ayam.
Jadi sebenarnya itu tafsiran saja. Tafsir yang orang saja. Sebenarnya bukan itu. Kalau kita pergi dalam bukan naik lembu buat apa? Pak kalau kita gerbang, sejak umur kita berapa ekor kita gerbang? Tak tahu apa ekor kita gerbang ni. Sejak umur kita ni, Mekah sini kita gerbang. Otor apa kita gerbang? Pak naik mana sah? Nak naik mana? Nak naik otor ke? Nak naik kuda ke? Nak naik lembu ke? Kalau gerbang tu, benda saat ni. Istilah dia ialah kenderaan ibadat. Kurban ni ibadat. Kita naik waktu. Naik apa? Naik ibadat tu lah. Lagu mana naik ibadat? Betapa cepatnya orang-orang yang Allah redha ini dengan ibadat dia ni, perjalanan di atas titian serat seperti kilat yang seperti kilat. Hebatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, pukul 8 baru ni. Awal lagi nanya. Dulu kita pukul 8. Ni baru start ni kuliah ni. Dulu ngorik 7.30. Ni dah pukul 8 dah. Tapi kena berhenti lah kat mana-mana pun. Cuma nak oyak saja, bukan nak sambut dak ni. Tak sambut dah. Dia kita berhenti lah. Jadi kita akan sambung al-anwaru mataya al-qulubi wa al-asrari. Tengok. Minggu depan kita akan sebut berkenaan dengan nur ini. Apa maksud nur yang pada istilah orang tasawuf? InsyaAllah, mudah-mudahan wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa alihi washabihi ajma'in. اللهم ارحم جمعنا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا مخروما يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فأسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدور هيفة الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في السبيل إنك نعم المولى ونعم النصر اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا. تقبلنا يا كريم.